Sini. Lalu ke terowong ni. Terowong. Terowong tu terowong ajaib. Pergi masa depan gitu. Okay, kita mulai insya-Allah. Okay, baik, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma jil Qur'anal azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan semua, sihat ke? Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan sekalian yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini, insya-Allah kita harapkan Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan pembelajaran kita, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelapangan hati, dan juga Allah memberikan ketenangan di sebalik kefahaman kita kepada kalam Allah, iaitu ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan insya-Allah. Saya nak ucapkan terima kasih pada tuan-puan sekalian sekali lagi kepada yang sudi hadir di saat hujung minggu waktu cuti sekolah. Kan? Anda UKM ke? UPM. Daripada UPM sekarang ni tak cuti sekolah kan? Cuti, sekarang cuti. UPM tengah cuti. Hari Sabtu lah, cuti hari Sabtu lah. Saya ingat, maksud saya cuti sekolah lah kan. Di saat mungkin sekarang ni waktu terbaik untuk bersama dengan family kan. Tapi anda memilih untuk hadir, menjadikan cuti anda pada hujung minggu dengan cuti Al-Quran. Kita bercuti dengan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan keberkatan kepada kita semua, insya-Allah. Okey, baik. Seingat saya masa ayat terakhir kita berhenti ayat 90. Dan hari ini kita akan sambung pada ayat ke-91, tuan-tuan sekalian. Okey, baik. Jadi kalau ada nas, kita boleh buka mushaf, iaitu surah Al-Baqarah ayat 91. Kalau tak ada pun boleh kita depend pada slide kat depan ni lah. Bukan slide pun, just website yang kita preview kepada anda. Okey, baik. Jom sama-sama kita baca isti'azah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita, menjauhkan kita daripada gangguan iblis dan asyayatin, insya-Allah. Jom sama-sama kita baca. 1 2 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab kalau pergi seminar ataupun simposium tadabbur baru ni, benda ni perkara pertama yang kita letakkan sebagai T nombor 1. Dalam tadabbur tu kan ada TADABBUR. T yang pertama di samping kita membangkitkan keterujaan kepada apa yang kita nak belajar pada hari ini. Seterusnya yang paling penting juga, selepas kita dah nak bangkitkan keterujaan itu, kita kena ada satu pelindungan, iaitulah kita nak minta Allah jauhkan daripada asyayatin dan iblis. Sebab hari ini mungkin kefahaman kita boleh dengar macam-macam, kita dengar banyak benda, pelajaran baru dan sebagainya. Tapi kalau iblis dan asyayatin datang, dia akan membuatkan kefahaman kita mungkin songsang. Dia akan buat kefahaman kita mungkin jauh ataupun rasa susah. Patutnya senang je, tapi rasa susah. Maka ini adalah perkara pertama yang kita kena jadikan sebagai disiplin yang wajib. Nak baca doa Allah Ta'alaina ke, itu terpulang. Tapi disiplin yang wajib Allah gazetkan dalam Quran, memang kena baca isti'adzah. Kena baca isti'adzah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada syaitan dan iblis. Okey, baik. Ayat 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Sebelum saya terjemahkan ayat ni, sidang penonton pula dah macam dekat TV pula. Tuan-tuan sekalian, satu perkara yang saya nak flashback balik pada kuliah kita sebelum ni, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan macam mana kesan false kepercayaan, belief yang salah, false belief. Sebab sebelum ni perbincangan kita berkisah tentang ada Bani Israel, mereka sangkakan, oh tak apalah, kita buat satu dosa je, tak boleh masuk neraka pun dengan satu dosa. So Bani Israel dia percaya, oh tak perlu buat banyak satu dosa sangat, apa benda lah sangat, kalau kata masuk neraka pun tak lama, lebih kurang 1-2 hari je kau duduk dalam neraka.
So kepercayaan Bani Israel waktu itu adalah, dia kata tak apa buat dosa, dan it's okay masuk neraka, sebab masuk neraka sekejap je. So ini adalah false belief. False belief ni tahu false belief kan? Kepercayaan yang salah bagi pihak Bani Israel. Kita bincang benda itu sebelum ni. Jadi Allah kata tak perlu tunggu dosa banyak untuk Allah nak kekalkan manusia itu kat dalam neraka. So bagi Bani Israel, kalau kata sikit dosa, mungkin kena azab dalam neraka tu sekejap, kan? Jadi itu adalah kepercayaan Bani Israel. Tapi Allah sebut tak perlu tunggu kamu buat banyak dosa untuk kekal dalam tu. Allah kata bala man kasaba sayyi'atan. Sayyi'atan ni satu dosa saja. Wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah kata kesan daripada satu dosa, Allah kata dia boleh jadi ahli neraka. Dan juga secara otomatik Allah kata hum fiha khalidun. Bermakna dia kekal kat dalam tu. So never underestimate the power of one sin, satu dosa. Sebab satu dosa juga boleh menyebabkan manusia kekal kat dalam neraka. Janganlah pula kita rasa nak nakal-nakal sekejap, rasa tak apalah satu dosa masuk neraka kejap je pun kena azab. No, jangan pernah bercita-cita dengan tak apa sikit dosa. Jangan kita biasakan kita punya kepercayaan tak apa sikit dosa tu. Sebab tak apa ini jugalah yang telah menyebabkan benda ni berlaku pada hari ni. Ayat yang kita nak bincang pada hari ni. Benda tu bila develop tak apa buat salah, tak apa buat dosa, akhirnya telah menyebabkan dia menjadikan perkara syirik kepada Allah. Dalam ayat ni Allah sebut perkataan zalim banyak. Lepas ni kita akan jumpa zalim, 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 zalim. Sampai mereka merasakan tak apa zalim, tak apa syirik. Bahkan mereka merasa seronok melakukan zalim dan kesyirikan pada Allah. Sebab dia bermula dengan apa tau? Tak apa buat satu dosa, tak apa buat satu dosa, tak apa buat satu dosa. Akhirnya benda tu develop, dia membiak, dia berkembang. Jadi akhirnya telah membawa mereka kepada satu barah yang lebih besar daripada itu. Mereka merasakan syirik kepada Allah itu satu perkara yang membahagiakan diri dia. Anda faham tak? Itu perkara yang sangat dahsyat. Sebelum ni dia percaya je satu dosa saja. Sekarang mereka bermain dengan satu arena, tak apa kita syirik pada Allah. Bahkan bukan sekadar tak apa sekarang ni, aku bahagia syirik pada Allah. Hati-hati. Dia bermula dengan satu dosa. Dia berkembang, akhirnya menyebabkan mereka syirik pada Allah dan seronok syirik pada Allah. So ini antara benda yang kita akan bincang pada hari ini. Okay, ayat ni cerita pasal apa tuan-tuan sekalian? Kalau sebelum ni dia punya khitab, dia punya audiens dia adalah Bani Israel. Sekarang ni juga adalah Bani Israel, tapi dispesifikkan kepada orang Yahudi. Yahudi ni juga dekat Madinah, Yahudi di Madinah, ada lagi sisa-sisa daripada Bani Israel. So Bani Israel, dia dapat keturunan daripada Ishak dengan Allahu Akbar. Ishak dengan Yaqub. Yes, Ishak dengan Yaqub. Jadi keturunan Ishak dengan Yaqub ni ada lagi sisa-sisanya dekat Madinah. So sekarang ni audiens ni, kalau anda kata siapa dia boleh jadi juga kita sebut Bani Israel. Dan juga kalau lebih tepat dalam konteks sekarang ni, orang Yahudi lah. Kita sedang bersama dengan audiens orang Yahudi. Tapi bukan anda lah Yahudi tu. Audiens masa dekat Nabi tu, pada zaman Nabi tu, Nabi sedang bercakap dengan orang Yahudi. Okay, baik. Ayat ni cerita pasal apa? Tuan-tuan sekalian, Allah bagi tahu, saya tak nak bacakan terjemahan, sebab membaca terjemahan itu adalah tanggungjawab anda yang baca. Saya nak bagi ibrah je, sebab saya tak nak ambil banyak masa untuk baca terjemahan sahaja. Ayat ni Allah cerita tentang mereka merasakan dalam keadaan mereka buat dosa, mereka buat salah pada Allah, mereka buat benda-benda yang tak patut. Tapi bila mana mereka buat benda yang tak patut tu, mereka still lagi rasa aku beriman. Faham tak? Mereka buat benda salah, mereka kufur pada Allah, mereka buat macam-macam benda yang tak baik, tapi at the same time kepercayaan dalam dirinya adalah I still beriman, I still have faith. Saya masih lagi beriman kepada Allah, maka aku rasa tak ada masalah. Bahkan dia kata macam ni, bila mana Nabi Muhammad SAW kata berimanlah kepada Allah Azza wa Jalla, lalu mereka kata kenapa aku nak kena beriman sedangkan aku dah beriman sekarang ni? Faham tak? Kira macam suruh orang buat benda yang dia dah buat. Bagi dia, aku dah buat beriman tu, kenapa kau nak suruh aku beriman sekarang ni wahai Muhammad? Aku dah beriman dah ni. Dan cara Allah memberitahu mereka tidak beriman ni dalam bentuk untuk mereka berfikir kembali. Iaitulah Allah kata, oh kamu beriman. Kalau kamu beriman, bukan ke Quran yang Nabi bawa sekarang ini telah membenarkan apa yang telah kamu belajar daripada Taurat? Sebab Bani Israel kan dapat Taurat daripada Nabi Musa AS. Orang Yahudi pun dapat daripada Taurat jugalah, dia belajar Taurat. Lalu bila Nabi Muhammad datang kepada mereka, orang Yahudi ini, dan Nabi bentangkan Quran, dia nampak benda tu tally, nampak sama. Tetapi dia kata, kenapa aku nak kena follow Quran sedangkan aku dah follow Taurat?
So kepercayaan dia pertama yang telah menyebabkan dia kata dia beriman kepada Allah adalah sebab faktornya adalah saya telah beriman dengan Taurat. So datang Quran, kenapa aku nak kena beriman dengan Quran lagi sedangkan aku dah beriman dengan Taurat? Taurat bagi dia adalah segala-galanya waktu itu. So bagi aku, there is no purpose untuk aku beriman kepada Quran sedangkan aku dah beriman dengan Taurat. Lalu it's okay Nabi Muhammad tak nak panjangkan kalam tentang benda tu. Allah pun tak nak panjangkan kalam tentang benda tu. Sebab mereka merasakan mereka masih beriman walaupun mereka telah kufur kepada Allah. Yang kedua, Nabi bangkitkan satu lagi perkara, mendatangkan logik kepada dia. Iaitulah, kalau kamu merasakan diri kamu beriman kepada Allah Azza wa Jal, kenapa pada zaman dulu, kalau kata kamu beriman kepada Allah, kenapa kamu juga menjadi kaum yang cuba untuk membunuh Nabi dulu? Siapa Nabi yang dia nak cuba bunuh dulu, tuan-puan sekalian? Nabi Isa alaihi salam. Orang Yahudi kan nak cuba bunuh Nabi Isa alaihi salam. Dia kan cuba nak salib kan? Walaupun Allah dah gantikan Nabi Isa alaihi salam, tapi dia cuba untuk membunuh Nabi. So iman macam mana kamu ni? So Allah bangkitkan persoalan itu dengan cara bagi dia orang fikir. Dia orang dengan confident yang mengatakan aku telah beriman kepada Allah. So apa purpose aku nak kena beriman pula dengan Quran? Aku dah beriman dengan Taurat. So Nabi Muhammad tak kata no, kamu tak beriman. Nabi Muhammad dan Allah bila sampaikan benda tu nak bagi dia berfikir balik. Kamu beriman kan? Okey, baik. Fakta pertama adalah kalau kamu beriman kepada Allah Azza wa Jal, perkara pertama tadi benda? Dia kata apa tadi? Perkara pertama? Ya. Perkara pertama adalah kalau kamu beriman kepada Quran, sekarang ni Quran sedang membenarkan Taurat. Kenapa kamu mesti tak ikut Quran? Yang nombor dua adalah kalau kamu beriman kepada Allah, kenapa puak kamu juga yang cuba untuk membunuh Nabi Isa alaihi salam? Itu argumen yang dibangkitkan. Lalu nak bagi dia berfikir dengan ayat 91 ni. Okey? Ini adalah secara surface tentang ayat 91. 92 Allah sebut walaqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma attakhadhtumul ajla min ba'dihi wa antum zalimun. Allah bagi tahu dalam ayat ke-92 ini, Allah kata kalau kamu ni percaya kepada nabi kamu yang bagi Taurat tu, kamu percaya sangat pada Taurat. Taurat ni dia ada pemegang dia, pemegang amanah dia. Siapa pemegang amanah Taurat? Nabi Musa alaihi salam. So bila Nabi Musa alaihi salam adalah pemegang amanah Taurat, tapi aku pelik, kamu percaya Taurat, sekarang ini ada pemegang amanah dia iaitu Nabi Musa alaihi salam. Tapi bukankah peristiwa dulu kaum kamu jugalah yang khianat pada Nabi Musa alaihi salam? Bila mana Allah sebut dalam ayat saya tak ingat berapa, tapi ayatnya berbunyi wa idh wa'adna Musa 40 lailah thumma attakhadhtumul ajla min ba'dihi wa antum zalimun. Betul? Betul Ada hafiz Quran kat sini. So boleh kita tanyalah. Okey. Jadi bila Allah sebut benda ni, saat sepanjang Nabi Musa alaihi salam pergi keluar untuk mendapatkan Taurat selama berapa hari? 40 lailah, selama 40 malam. Lalu selama 40 malam itu jugalah khianatnya Bani Israel kepada siapa? Kepada Nabi Musa AS. So dia kata dia percaya pada Taurat. Sebab argument sekarang ni bila Quran sampai, mereka reject Quran sebab aku percaya Taurat. So ini adalah benda yang dipegang. Tapi tak dapat dinafikan, argument dibangkitkan oleh Nabi, Taurat ini ada pemegang amanah dia iaitu Nabi Musa AS. So kalau kata kamu percaya pada Taurat, supposedly kamu kena percaya pada Nabi Musa AS. Tapi puak-puak kamu jugalah yang mengkhianati Nabi Musa AS saat nak ambil kitab yang kamu percaya sekarang. 40 hari Nabi Musa pergi ambil kitab, 40 hari itu, 40 malam itu, saat itu jugalah kamu khianat, kamu sembah apa? Anak lembu. Al-ajlah. Kamu sembah anak lembu. So mana basis dia? Mana base yang kamu katakan kamu beriman itu? Kalau kata kamu beriman kepada Allah dan beriman betul-betul dengan katakan kamu beriman, supposedly sepatutnya benda ni tak berlaku. Puak kamu sendiri yang telah menyebabkan benda ni muncul, tapi kamu declare kamu beriman kepada Allah dan kepada Taurat. Tak tally. Itulah argument yang dibangkitkan. Macam tak tally. Okey? Boleh faham setakat ni So boleh follow So ini ayat 92 cerita. Kalau kamu percaya sangat Taurat, Taurat ada pemegang amanah dia. So supposedly kamu kena percaya kepada pemegang amanah tu. Tapi sejarah membuktikan kamu tak setia pada dia. Kamu tak setia pada dia. So Allah bagi tahu wa antum zalimun. Allah bagi tahu, wahai Bani Israel, kamu terdiri daripada golongan-golongan orang-orang yang zalim. Tuan-puan sekalian, bila mana Quran bagi tahu dan menterjemahkan perkataan zalim, zalim kalau saya tanya pada tuan-puan sekalian pada hari ini, adik-adik sekalian, zalim tu apa?
Saya dah agak dah. Itu biasanya terjemahan yang kita akan buat. Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kan? Biasa kita terjemahkan zalim adalah dalam terma ataupun definisi yang itu. Tapi kalau kita dengar definisi Quran dalam surah Luqman, Allah menisbahkan zalim ni dalam perkara yang sangat menyeramkan kita. Sampai kita pun mungkin akan fikir 10 kali kalau kita nak berlaku zalim dalam kehidupan pada hari ini. Sebab zalim dalam surah Luqman, Allah menisbahkan sinonim tu syirik. Inna syirka la zulmun azim. So, kezaliman diletakkan sama taraf dengan nilai syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa manusia pada hari ini dia mampu syirik kepada Allah? Sebab dia tak percaya. Syirik ni apa syirik? Sebelum anda nampakkan apa bersamaan zalim dengan syirik. Syirik tu apa? Menyekutukan selain daripada Allah Azza wa Jalla. Maknanya dia percaya, dia beriman, dia bertindak seolah-olah macam dia macam tak rasa Allah pantau dia. Tapi bila tengok depan orang ramai, dia jadi orang yang berbeza. Ibaratnya macam dia menyekutukan Allah lah. Depan manusia kan dia berlagak baik. Depan manusia dia jadi sangat-sangat baik. Tapi bila dia bersendirian, apa yang berlaku pada diri dia? Adakah dia sama seperti mana dia di hadapan orang ramai? Itulah persoalan yang kita kena sama-sama muhasabahkan, tuan-tuan sekalian. Sebab itulah ulama salafus salih, ulama sufi, mereka mengatakan kalau kamu nak kenal diri kamu sendiri, tengoklah diri kamu saat kamu bersendirian. Sekarang ni kalau kita tengok diri kita sekarang, mungkin kita rasa macam sebab kita ada kawan-kawan kat kiri dan kanan. Ada ustaz dekat depan memerhatikan. Ada pula guru-guru kita yang memerhatikan kita. Tapi ulama sufi mengatakan, kalau kamu nak kenal diri kamu sendiri, tengok diri anda saat anda bersendirian. Kalau saat kita bersendirian itu sama macam seperti mana kita di luar, maka alhamdulillah. Tapi kalau saat bersendirian, zuhur pun masa nak dekat-dekat asar pun nak semayang. Pandai hari ni, saya dah jumpa ada orang yang dia semayang zuhur nak dekat asar kan. Dia semayang asar masuk berapa pasal? 4.23 kan? 4.23, 4.20 macam tu kan? Dia pergi semayang zuhur pukul 4.10. Dia ambil wuduk pukul 4.10, semayang zuhur 4.10. Dia kata, Ustaz, bukankah membazir itu amalan syaitan? Dia kata, kenapa? Apa kaitan membazir dengan semayang zuhur lewat? Dia kata, Ustaz ambil semayang sekali je. Habis semayang zuhur, Allahu Akbar, semayang asar. So tak perlu nak kena ambil semayang 2 kali. Ada yang cerdik sampai tahap macam tu, tuan-tuan sekalian. Jadi nak katanya, kalau kata depan orang ramai, time dekat office boleh pergi semayang berjemaah zuhur, tapi kenapa saat bersendirian kita tidak sebegitu rupa? So bila time kita dengan orang ramai, kita boleh bangun subuh awal, boleh pergi tahajud ramai-ramai. Tapi akhirnya bila kita bersendirian, kita jadi orang yang berbeza. Maka ketahuilah tuan-tuan sekalian, diri kita yang sebenar bukan masa kita depan orang ramai tu. Diri kita yang sebenar adalah waktu kita bersendirian tu. So you will know yourself when you are alone. Betul dalam bahasa Inggeris saya? When you are alone, okay? When you are alone, you will know yourself. Okay? So inilah gambaran orang-orang yang syirik kepada Allah. So apa kata syirik dengan zalim? Kenapa orang zalim pada hari ini? Contoh kan, kita ambil isu amanah. Orang yang zalim terhadap amanah yang telah diberikan kepada dia. Dia zalim terhadap amanah tersebut. Contoh, dia diberikan amanah sebagai ketua kelas tadabbur Ustaz Syami. Kan? Zalimnya dia, tapi bukan salah seorang daripada anak ni contoh pun, sebab tak ada pun ketua kelas tu. Sebab tu saya bagi contoh-contoh. Okay? Dia ketua kelas tadabbur surah Al-Baqarah Ustaz Syami. Kita katalah okey, dia kata okey kita nak buat collection lah. Kita nak buat collection untuk kelas Ustaz Syami ni, sebab kita nak hias kelas bagi cantik sikit kan. Kalau kita Bani Israel ni bagilah rasa macam ada debu-debu sikit kan. Ada manawas salwa ke kan. Bola syok sikit kalau tak ada buat surah Al-Baqarah ni. Dia pun kumpul duit. Lalu dia khianat. Dia menzalimi kepercayaan sahabat-sahabat dia. Lalu kenapa dia khianat? Depan orang ramai dia jadi seorang yang sangat orang kata dia lah paling beriman sekali. Dia lah yang paling sangat warak sekali depan orang ramai. Seorang pilih sebagai ketua. Tapi saat dia bersendirian, dia khianat pada kawan-kawan dia. Dia khianat duit yang dia kumpulkan. Sebab apa? Sebab dia merasakan dia perlu jadi baik depan orang ramai sahaja. Mudah kata dia bertuhankan manusia berbanding dia bertuhankan Allah Azza wa Jalla. Dalam video yang saya kongsikan dekat bau-bau ni kan, kalau anda tengok Tadabbur Center kan, saya cerita bila mana surah Al-Baqarah dimulakan dengan Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allah kata Al-Kitab ini, Al-Quran ini, orang yang akan dapat petunjuk yang sangat-sangat luas, sangat-sangat hebat, itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dalam ayat selepas itu, Allah mention siapakah itu orang yang bertakwa. Allah kata allazina yu'minuna bil ghaib, iaitulah orang itu dia mampu untuk beriman kepada perkara-perkara gaib. Bermaknanya apa? Perkara gaib ni macam mana? Kalau kita depan orang, kita boleh berlagak baik sebab ada orang perhatikan kita. Ada orang pantau kita punya kehidupan.
Ada orang pantau setiap gerak geri kita. Tapi kalau kita beriman kepada perkara gaib, walau kita seorang, kita yakin Allah sedang perhati. Sebab ciri yang pertama orang bertakwa adalah dia mampu untuk instil. Dan dia mampu untuk percaya yang aku setiap masa diperhatikan oleh majikan yang maha besar itu. Kan? Kalau dalam contoh video saya buat tu adalah cerita pasal bos dengan pekerja. Kan? Kalau dekat office kan? Kalau siapa, anda semua tak bekerja lagi kan? Tapi kalau yang dah bekerja, biasanya kalau dia sebagai seorang pekerja, tiba-tiba bos datang keluar daripada bilik dia, kan? Dia ada bilik bos biasanya. So pekerja duduk kat luar. So bila bos keluar tu, sebelum tu tengah duk main, anda tahu tak sekarang ni ada game Mario Super Bros tu? Mario, anda tak tahu Mario? Malu pula sebut contoh macam ni. Apa game phone tu, Candy Crush. Jangan kata tak tahu, please. Candy Crush ke sebagai contoh. Sebelum ni duk khusyuk main Candy Crush. Tapi bila bos keluar, pak, hilang Candy Crush. Masa tu terus buka Quran. Tambah-tambah pula company tak ada bos center. So bos akan rasa sayang pada staff-staff yang sangat suka membaca Al-Quran. Pada asalnya Candy Crush bertukar menjadi Al-Quran. Subhanallah. Sebelumnya itu tidak berpakai kopiah, tiba-tiba tukar jadi pakai kopiah. Bila bos buka pintu, tombol je baru. Bos tak jadi keluar. Kan? Bos tak jadi keluar pula tiba-tibanya. Tapi nak katanya manusia dia akan buat baik bila mana dia rasa dia dipantau kan? Kan? Ibarat satu lagi kan, kalau anda baca surah Al-Mulk kan malam-malam hari kan. Allah kan bila mana nak campak kan. Saya gunakan istilah ni sebab Allah sendiri guna istilah ni. Ayat tu fasuqan li ashabis sa'ir innal ladzina bukan sebelum tu benda. Yang bila mana Allah kata Allah nak campakkan manusia ke neraka ni, Allah tanya, laqad ja'akum ana nadhirun fakadzab ana nazirun. So, apa benda ayat dia? Saya boleh bantu surah Al-Mulk tu. Alam ya'tikum nadhir. Sorry, baru ingat. Okey. Kan bila mana nak campak je ahli neraka ke dalam neraka ni kan? Kan Allah kata neraka ni fahiyatafur. Dia menyala-nyala. Bahkan bila mana ada seorang je masuk dalam neraka ni, akan ada orang berteriak, menjerit sampai nak meletup neraka ni. Anda baca surah Al-Mulk tak malam-malam? Allah cerita pasal benda ni detail lah. Orang masuk neraka ni, bila Allah humban masuk neraka ni, ada ahli neraka ni akan menjerit macam nak pecah neraka. Allah sebut dalam Quran. Dan bila saat babak, Allah rakamkan malaikat yang mula nak mencampak. Allah guna perkataan campak tau, bukan kamu ahli neraka, aku nak letak kamu dalam neraka sekarang ini, duduk kemudian diamnya kat situ. Tak. Allah kata istilah di neraka ni Allah humban. Campak. Ayat apa ni? Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Sebelum tu tak ingat dah. Tak apa, kita berhenti kat situ. Jadi bila mana nak humban tu, malaikat dan tanya. Yang ahli neraka ni dah fully aware dah, sebab dia dah tengok ada orang kat depan tu yang dicampak. Dia dah dengar dah tentang orang duk menjerit-jerit pasal sakit dengan api neraka ni. Sebab surah saja dah bagi tahu. Rabbana absarna, kami dah lihat apa yang berlaku dekat depan kami. Wasami'na, kami dah dengar orang berteriak disebabkan kesakitan mereka dalam api neraka. Farji'na na'mal salihan, tolong kembalikan aku dekat dunia. Tapi malaikat tak ada belas kasihan. Dia dah nak ready, nak heret dah. Tapi masa nak heret, nak humban tu tuan sekalian, ayat tu bagi tahu, malaikat dan tanya lagi. Dia kata, takkan tak ada kat dunia dulu ada seorang rasul datang beri peringatan kepada kamu. Macam sarkastik tau. Tu sarkastik. Orang memang dah berlalu proses tahkim, memang sah-sah ahli neraka. Tapi masa dan nak humban tu, malaikat dan tanya dulu. Takkan dulu masa kamu kat dunia tak ada orang yang beri peringatan kepada kamu. Nazir dalam ayat itu adalah Rasul. Rasul. Dan kenapa Allah menggantikan Rasul kepada perkataan Nazir? Kenapa Allah kata laqad ja'akum Rasul? Kenapa Allah kata laqad ja'akum Nazir? Kenapa? Perkataan Rasul bertukar menjadi Nazir. Nazir ni apa Nazir? Pemberi amaran. Ataupun pemberi peringatan lah. Tapi kalau anda nak faham, cantiknya Malaysia, kita ada jawatan Nazir kan? Nazir kan? Ada jawatan Nazir kan? Bila sebut Nazir masjid, Nazir anda ingat masjid, satu lagi Nazir apa? Nazir sekolah. Saya tak nak ambil Nazir masjid tu. Saya nak ambil contoh Nazir sekolah tu. Kalau Nazir sekolah, tambah-tambah ada CIPG kat sini kan? Nazir sekolah kan, bila time Nazir datang ke kelas tu, nak buat pemantauan kan? Adakah Nazir, masa nak masuk tu, dia akan membuka mulut? Masa dia dekat dalam kelas tu, memerhatikan cikgu, memerhatikan anak murid dekat dalam kelas tu, adakah Nazir akan buka mulut? Nazir tak buka mulut.
Tapi kehadirannya sahaja telah menyebabkan guru yang pada asalnya tak semangat nak mengajar, tapi sebab Nazir masuk, murid-murid kan, sampai siap dapat tahu hari ini Nazir nak datang, apa yang cikgu buat? Dia pakat dengan anak murid. Lepas ni kalau ada seorang yang pakai songkok tu datang, dia cakap Nazir, dia kata lepas ni kalau ada seorang yang pakai songkok tu datang, lepas ni membuat tanya soalan, tanyalah apa-apa pun, 1+1 pun tak apa. Kan? Nak katanya setara tu nak buat menyebabkan perhatian Nazir tu baik kepada cikgu tu dan kepada anak murid tu. Nazir tak buka mulut tuan-tuan sekalian. Sepanjang saya belajar dulu, saya tak pernah dengar Nazir buka mulut. Dia senyap je. Dia akan pegang kertas, dia akan tik, tanda evaluation. Akan bagi penilaian. Dia tak akan buka mulut tuan-tuan sekalian. Dia senyap je. Jadi tuan-tuan sekalian, ayat ini bila mana Allah tukar Rasul menjadi Nazir, ini juga antara signifikan nak mengatakan Rasul itu, Rasul yang datang beri peringatan tu, orang-orang yang mendengar peringatan-peringatan daripada Rasul ni, dia tak ada masalah langsung dengan pengisian yang disampaikan oleh Rasul. Tetapi yang mereka bermasalah adalah batang tubuh Rasul itu sendiri. Kalau anda baca surah Al-Mulk kan, mereka tak ada masalah pun dengan pengisian yang disampaikan oleh Rasul tu. Mereka dengar tu teman sekalian, walaupun mereka tutup telinga, tapi still akan ada benda yang masuk dekat telinga. Sebab itu penutup surah Al-Mulk, anda akan tengok tiba-tiba je, sebelum ni reject, tolak. Tapi penutup surah Al-Mulk, anda akan tengok tiba-tiba dia tanya, bila berlaku kiamat? Anda faham tak? Out of nowhere, sebelum ni dia reject. Sebelum ni dia tak mahu nak dengar apa yang Rasul cakap. Sebelum ni dia orang tolak mentah-mentah. Fakadzabuhuma. Tapi bila mana nak tutup je surah Al-Mulk, tiba-tiba dia kata, bila berlaku kiamat? Kenapa dia tanya? Sebab bagi dia, kalau benar macam mana? Kalau betul Rasul tu cakap macam mana? Dia tolak time tu je. Tapi bila mana dia tanya soalan itu, bermakna, at least lah kalau kata kita tahu bila berlaku kiamat ni, mungkin 1-2 hari tu sempat kita tobat. Dia percaya, dia tak ada masalah langsung dengan pengisian disampaikan Rasul. Tapi bila perkataan Nazir itu betul, Rasul betulkan jadi Nazir, dia membawa kepada signifikan, dia bermasalah dengan batang tubuh Nabi itu. Bukan apa? Bukan pengisian itu. Dia tak ada masalah dengan apa yang disampaikan. Tapi dia bermasalah dengan siapa yang menyampaikan. Sama juga dalam peristiwa yang kita nak bincang pada hari ini. Dia bermasalah dengan siapa yang menyampaikan. Sebab apa lepas ni anda akan tengok, dia menyalahkan Jibril lepas ni. Babak lepas ni babak dahsyat. Satu dia kata, aku tak ada masalah dengan Musa. Dan aku juga tak ada masalah dengan kamu, wahai Muhammad SAW. Tapi aku cuma ada masalah dengan Jibril. Tiba-tiba dia salahkan Jibril. Anda akan tengok betapa teruknya mereka. Bila mana Nabi dah patahkan hujah dia banyak, tiba-tiba dia kata, aku tak ada masalah dengan kamu, wahai Muhammad. Aku okey dengan kau. Aku okey dengan apa yang kamu sampaikan. Cuma aku tak puas hati dengan Jibril. Tiba-tiba salahkan malaikat. Kenapa? Anda akan tengok lepas ni. Kenapa dia salahkan Jibril? Okey. Tu ayat 92. Wa id aqadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u qalu sami'na wa asayna wa ushribu fi qulubihim al-'ajla bikufrihim qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. So ayat ini Allah ulang balik. Kalau kita pernah baca kan, Allah kan ada babak sebelum ni Allah kata Allah angkat gunung Tur atas mereka dan Allah minta mereka berjanji pada Allah yang dia akan taat pada perintah Allah kan. Tapi masa tu mereka membenarkan apa benda yang mereka janjikan. Mereka berjanji dengan Allah. Sebab masa tu ancaman atas kepala. Kalau mereka tidak melakukan ataupun tidak membenarkan janji itu ataupun tidak berjanji dengan Allah untuk beriman, nescaya mungkin Allah akan hempap mereka dengan gunung Tur. Tapi sekarang ini Allah pertikaikan balik. Kamu tak ingat ke masa kamu berjanji dengan aku, kamu nak beriman saat aku angkatkan gunung Tur atas kepala kamu? So mana janji kamu? Kamu dah mulai ingkar ke? Dengan confidentnya dia jawab, qalu sami'na wa asayna. Patutnya kan bila orang ingatkan janji-janji yang pernah kita mungkiri kan, at least kita terpanas kejap untuk kita mengenang ataupun kita bermuhasabah. Tapi orang-orang yang dalam cerita ni, orang Yahudi dalam yang kocok-kocok Bani Israel yang tinggal pada orang Yahudi ni, dia tak sempat muhasabah, bahkan dia terus mengatakan, qalu sami'na, aku dengar benda tu, aku ingat peristiwa tu. Tapi sekarang wa asayna, aku mungkir, aku ingkar. Kalau kita nak ingkar kan, kita tak akan cakap jelas-jelas, betul? Tapi bermakna dia tahu kebenaran. Sekarang ini dia kata aku ingkar pada kebenaran tu. Tadi mengatakan orang benar, tadi dia katakan dirinya orang beriman.
Tapi sekarang ini bab mungkir janji, dia kata, okey, aku dengar, aku ingat lagi janji aku buat dulu. Tetapi sekarang ni, terus terang aku cakap, aku ingkar benda tu. Dan Allah bagi tahu kan, kalau anda tengok topik live pada hari ini, mereka telah menjadikan benda-benda penyembahan kepada benda lain ini, sembah Tuhan selain daripada Allah ni, ibarat macam minuman mereka. Kalau anda baca terjemahan sendiri tadi kan, anda akan jumpa perkataan wa ushribu fi qulubihim. Allah guna perkataan syaraba, ushribu. Syaraba ini maksud dia apa? Syaraba, minum. Mereka menjadikan tak taat pada Allah, sembah Tuhan selain daripada Allah ni, mereka jadikan macam mereka minum air. Apa maksud minum air? Tuan-tuan sekalian, betul tak kalau saya katakan fakta ni? Iaitulah manusia boleh hidup tanpa makanan, tapi manusia tak boleh hidup tanpa air. Betul? Betul ke salah? Ke anda boleh hidup tanpa air tapi anda tak boleh hidup tanpa makanan? Mana kita hari ni? Air ke makan lebih penting? Air kan? Dalam surah Al-Mulk pun Allah cerita bab air. Ustaz Yusof kan bincang surah Al-Mulk kan? Surah Al-Mulk pun cerita bab air. Lepas ni anda akan tengok dalam surah Al-Mulk, Ustaz Yusof akan sampaikan lepas ni, anda akan tengok Allah dah mula bagi ancaman. Nak tak kalau aku sekat air daripada langit? Allah bagi ancaman, kalau kamu tak beriman kepada Allah, aku akan sekat air daripada langit. Pertengahan surah Al-Mulk kan? Allah kata Allah sekat air daripada langit, which means hujan. Anda tahu tak respon mereka yang angkuh ini? Dia kata, apa aku kisah? Kau nak stopkan air hujan? Silakan, aku tak kisah. Sebab aku ada lagi telaga Zam-Zam. Dia kata, kamu sekat air daripada langit, aku ada air daripada bumi, iaitu aku adalah telaga Zam-Zam. So dia orang tak risau langsung kalau kena sekat air hujan tu. Sebab dia kata, aku ada masih lagi telaga dekat darat. Aku ada masih lagi sumber air dekat darat, iaitu telaga Zam-Zam. Tapi menariknya, ayat akhir surah Al-Mulk, Allah kata tadi kamu tak kisahkan air daripada langit dicaturkan. Allah tutup surah Al-Mulk dengan persoalan. Macam mana ayat terakhir surah Al-Mulk? In ara'aitum, apa macam mana? Kul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura faman ya'tikum bima'in ma'in. Allah kata, okey fine, kamu tak kisah kalau aku sekatkan, aku catur air daripada langit. Sekarang ni, aku tutup surah Al-Mulk dengan, cuba kamu fikir, kalau aku catur juga air daripada darat. So, dua-dua sumber air kamu dah tak ada. Surah Al-Mulk berakhir dengan fikir, tak ada soal. Surah yang berakhir dengan soalan adalah surah Al-Mulk. Berakhir dengan soalan yang anda kena sendiri cari jawapan dan anda kena alaminya sendiri. Saya percaya anda pernah mengalami saat anda sedang menikmati shower dekat dalam bilik air, tengah mandi, tiba-tiba air tak ada terus. Anda rasa macam mana? Apa perasaan anda sedang menikmati kedinginan air hujan itu? Tiba-tiba hilang. Allah nak bagi kita rasa macam tu. Kamu tak kisah aku catur air hujan sebab kamu rasa kamu ada masih lagi air dekat darat. Now fikir, kalau aku catur semua air darat, kamu rasa apa? Kalau cerita bab mandi, mungkin kita tenang lagi tuan-tuan sekalian. Kalau cerita bab nak beristinja, macam mana rasa? Tengah-tengah duk sedap, duk basuh, pun hilang lagi. Kalau kita ke asrama dulu kan menjerit, oi, siapa kat sebelah? Kan? Tak tahu maksudnya. Jadi ini gambaran. So bila Allah bagi tahu dekat ayat ini, kamu dah lupa janji kamu. Bahkan sekarang ini mereka berbangga, mereka ingkar kepada perintah Allah. Sebab tu saya katakan, mereka menjadikan sembah benda lain ini, percaya kepada benda lain ini ibarat macam minuman mereka. Mereka seronok minum, mereka puas minum, dan mereka sekarang ni, mereka seronok ingkar kepada janji itu, bahkan mereka puas dengan pengingkaran janji itu. Bahkan lebih besar lagi, kata Ustaz Nu'man Ali Khan, dia kata apa tahu? Lebih besar daripada itu adalah mereka merasakan keperluan untuk mereka untuk tak ikut janji itu. Kalau mereka rasa seronok tu satu hal, mereka merasakan tak bersalah tu satu hal. Tapi sekarang ni mereka dah mula merasakan keperluan untuk aku tak ikut janji itu. Sebab air kan keperluan, kan? So mereka rasa keperluan untuk aku tak ikut janji aku sebelum ni. Sebab tu mereka berani isytiharkan sami'na wa asaina. Kalau dia taat, sami'na wa ata'na. Lawan bagi sami'na wa ata'na adalah sami'na wa asaina. So jadilah kita hamba Allah Azza wa Jalla yang sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asaina. Dan dia wa ushribu fi qulubihim. Oh, jangan jadi macam ni tuan sekalian. Parah tak parah manusia dalam ayat surah Al-Baqarah ini, dalam ayat ini, mereka dah menjadikan kufur pada Allah, syirik pada Allah ni macam minuman.
So jangan sampai tahap tu. Ingat lagi tak saya kata tadi dekat awal surah, dalam awal kuliah tadi, segala-galanya berpunca dengan tak apalah satu dosa je. Tak apalah satu dosa je. Dia bermula dengan kepercayaannya sekecil-kecil itu, akhirnya telah menyebabkan kepercayaan itu membiak menjadi besar sampai mereka merasakan kepuasan, keperluan untuk ingkar pada Allah. Wow. Dahsyat tak dahsyat? Dah satu dosa itu pergi, satu dosa itu membiak dan membesar. Dahsyat. Memang sangat-sangat dahsyat. Okey. Seterusnya, ini ayat banyak sikit kita nak bincang. Kalau sempat kita masuk cerita Harut dan Marut. Okey, lepas ni insya-Allah. Qul in kana lakumud darul akhiratu 'indallah khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Saya bacakan sikit. Katakanlah wahai Muhammad kepada kaum Yahudi, kalau syurga negeri akhirat itu telah menjadi hak istimewa untuk kamu pada sisi hukum Allah, tidak boleh dicampuri dengan orang-orang lain seperti kamu dakwakan itu, maka cita-citakanlah mati supaya kamu dimatikan sekarang juga, jika betul kamu orang-orang yang benar. Cerita sekarang ni adalah, ingat lagi tak dekat awal tadi kan mereka merasakan mereka beriman sebab mereka percaya pada Taurat kan. Sekarang ini Nabi Muhammad lontarkan satu argument kepada dia melalui ayat ini. Allah rakamkan, dia kata, kalau kamu orang yang benar kan, kamu tahu kan kewujudan syurga? Bukankah syurga ini menjadi dambaan dan igauan bagi orang-orang yang beriman? Kalau kamu tahu benda itulah adalah goal kita yang terakhir, tempat yang kita nak pergi selepas ini, kalau kamu betul-betul beriman dan benar, sekarang ni boleh tak aku cabar kamu bercita-cita untuk mati sekarang? Syurga itu kan menjadi igauan kamu, orang yang beriman. Syurga itu kan tempat yang kita semua nak pergi. Sekarang ni boleh tak kamu bercita-cita dan minta pada Allah, matikan aku sekarang sebab aku nak pergi syurga? Anda faham tak apa saya bangkitkan ni? Sebab mereka tadi confident, mereka beriman. So Nabi kata, kalau kamu orang beriman, kamu tahu pasal syurga. Kamu tahu pasal syurga. Lalu kalau kamu tahu pasal syurga, indahnya syurga, tempat yang kita semua nak pergi, why not sekarang kamu cita-citakan diri kamu untuk mati sekarang juga? So lebih cepat kamu sampai ke tempat yang kita semua impikan untuk pergi. Dan sampai. Agak-agak mereka nak tak mati sekarang? Tadi kan mereka kata mereka beriman. Sepatutnya orang yang beriman ni tak takut untuk mati. Bukankah orang beriman tempat yang mereka nak pergi sangat-sangat adalah syurga? Bukankah dengan kematian akan mempercepatkan jalannya ke syurga? Maka bercita-citalah kamu supaya kamu mati cepat. So ini yang Allah bangkitkan dalam ayat seterusnya. In kuntum sadiqin, kalau kamu orang-orang yang benar. Lalu tuan-puan sekalian, Allah bagi tahu, walayatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Ayat ni panjang sikit saya nak syarah. So sudah tentu mereka kata, kenapa aku nak mencita-citakan kematian tu? Kenapa perlu aku bercita-cita untuk kematian tu? Dan Allah menjawab, dia tak bercita-cita langsung dan mereka tak mampu untuk buat benda tu. Sebab apa? Allah menggambarkan qaddamat aydihim. Qaddamat aydihim ni macam mana? Anda ada sesuatu kan? Qaddamat aydihim ni, kalau dalam bahasa Arab guna perkataan qaddamat aydihim, di mana macam ni? Anda bagi dan anda lepas. Contohnya kan, anda ada sesuatu dan anda beri sesuatu kepada tu dengan harapan ada keuntungan daripada benda yang anda berikan itu. Qaddamat aydihim, mendepakan tangan memberi sesuatu dengan harapan akan ada pulangan keuntungan. Dalam bahasa Inggeris disebut sebagai investment. Memberi sesuatu dengan mengharapkan ada keuntungan yang akan datang. Investment. Dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai pelaburan. Qaddamat aydihim, Allah menggambarkan qaddamat aydihim, mendepankan tangan mereka, ibarat mereka telah melaburkan sesuatu dengan mengharapkan keuntungan. Tapi sayangnya orang-orang yang tidak beriman dalam ayat ini, Allah kata mereka melaburkan mengharapkan keuntungan. Tapi tempat yang dilaburkan itu adalah bukan kepada akhirat, tapi kepada apa? Dunia. Sebab itu bila mana Allah kata, kalau kamu kan tahu tentang syurga kan tempat yang kamu nak pergi sangat-sangat, why nak kamu cita-cita untuk mati sekarang? Kan cepat sampai syurga. Tapi mereka tak mampu nak buat sebab apa? Pelaburan yang mereka buat sebelum ini, yang mereka mengharapkan keuntungan daripadanya adalah bukan akhirat itu. Tapi mereka mengharapkan keuntungan daripada mana? Dunia. So kecintaan mereka, pelaburan mereka, tenaga mereka, masa mereka, banyak mereka telah laburkan kepada dunia. That's why bila mana Nabi kata cita-citalah mati tu cepat sikit supaya sampai syurga cepat sikit, mereka tak mampu nak buat sebab cinta mereka telah bertaut kepada dunia. Sebab itu mereka sangat-sangat sayang untuk tinggalkan dunia untuk pergi berjumpa dengan Allah di syurga. Sebab mereka dah laburkan banyak benda dekat dunia.
Sebab itu juga ayat 95 ni, kalau kata nak tadabbur, saya boleh cadangkan tuan-puan sekalian, kita mesti ada benda yang bersifat keduniaan yang kita sayang. Contohnya phone. Sayang tak phone? Ke tak sayang? Kalau anda tak sayang, cuba main lempar-lempar. Kan? Kalau zaman 3310 tu, sanggup lagi nak buat tuan-puan sekalian. 3310. Dulu saya ingat lagi phone-phone, nama phone-phone pelik-pelik. Ada daun. Zaman-zaman kita dulu kan. Ya, adik-adik ni tak sempat jumpa kot. Sempat jumpa daun. Ada handset Celcom daun. Ada sabun. Anda pernah dengar tak? Butterfly. Handset baling anjing. Dia macam-macam kategori tu ada. Jadi nak katanya dulu zaman-zaman phone tu, zaman-zaman 3310 jatuh tak kisah. Overcharge pun tak ada masalah. Bateri still tahan. Tak ada meletup, kes meletup kan. Kalau kita sekarang phone overcharge, rosak bateri. 3310 anda charge pada malam tu tak perlu risau. Bateri meletup tak akan berlaku teman sekalian. Anda pernah tengok tak orang ada buat eksperimen? Kalau smartphone sekarang ni dibagi high voltage untuk pengecasan, boleh menyebabkan bateri tu meletup. Terbakar phone. Tapi 3310 letak high voltage punya pun, paling kurang dia akan turn off sendiri, tapi boleh still on balik. Anda tengok sekarang ni dekat Facebook, viral benda tu. Orang compare bateri dulu dengan bateri sekarang. Allahu Akbar kan. Rasa macam tu kata Titan sekarang ni kan. Sebab anda pun kerap mengalami masalah bateri tu. Saya percaya tu. Bateri bermasalah. Sampai sekarang ni power bank wajib ada. Tak. Kalau orang tak ada power bank, dianggap noob. Dianggap nerd kalau tak ada power bank. Bahkan satu dosa besar berlaku pada hari ini kalau kita minta pinjam power bank. Astaghfirullahalazim. Jadi nak kata gambarannya, kita ada benda yang kita cinta kat dunia. Tapi Allah sentiasa pesan kepada kita tuan-puan sekalian, nak cinta dunia tak ada masalah. Tapi jangan sampai over. Jangan sampai melampau-lampau kita tahukan cinta pada dunia itu. Bukankah bila mana saya syarahkan sebelum ni, jadikan dunia sebagai mata'un. Ingat lagi tak? Mata'in. Ingat lagi tak syarahan mata'in? Ad-dunya mata'. Mata'in ini maksudnya mana? Ingat lagi tak saya syarahkan? Span tu. Jadikan dia ibarat macam span basuh pinggan. Span basuh pinggan. Sebab orang Arab, dia menamakan span basuh pinggan tu mata'in. Kan ingat lagi peristiwa saya katakan, bila ada seorang pekaji bahasa tu. Dia mengatakan bila mana ada kambing ambil dia punya span tu, dia kata dhahaba mata'in. Span basuh pinggan tu. Dia mengatakan dhahaba mata'in. Telah pergi span aku, span basuh pinggan tu. Sebab dia tengah basuh pinggan, dia basuh kat luar, tiba-tiba ada kambing nak curi dia punya span tu. Dia kata dhahaba mata'in. Kenapa Allah menyamakan dunia dengan span basuh pinggan? Sebab apa? Ingat lagi tak syarahan saya? Sebab apa? Sebab basuh pinggan anda enjoy tak? Enjoy tak basuh pinggan? Soalan apakah itu Ustaz? Sampai dekat rumah ada duty roster tau. Sebab tak suka sangat basuh pinggan, sampai buat satu peraturan, pinggan sendiri, basuh sendiri. Ataupun buat duty roster tu. Okay, hari ni pinggan-pinggan anak nombor 1 basuh. Hari ni hari esok anak nombor 2 basuh. Dia ada buat duty roster tu. Punyalah malas basuh pinggan. Tapi Allah menyampaikan dunia dengan span, bermakna kita guna span, kita tahu ada manfaat daripada dia. Ada manfaat span. Ui, anda sanggup tak basuh kuali yang boleh lepas masak sambal? Kan? Boleh lepas masak sambal yang kita nak bagi apa benda tu? Sambal tu apa benda? Dia naik minyak kan? Macam mana kuali lepas masak sambal? Anda berani tak lepas masak sambal tu, anda nak pergi basuh tu, anda guna bare hand? Tak ada. Kita perlukan span. Tahu tak? Kita perlukan span. Apa benda yang paling berminyak? Kari kambing. Kari kambing tu anda bayangkan, cuba kalau anda tak perlu basuh pinggan pun, basuh tangan sendiri. Makan kari kambing yang pekat tu kan, cuba anda basuh pinggan, basuh tangan, lepas tangan berlaku. Kalau air tu sejuk sikit kan, anda nampak tak macam ada kuning-kuning, ketul-ketul. Oh, tak sanggup kan. Kita perlukan juga span. Kita yakin span itu ada manfaat, betul? Tapi bila kita guna span yang ada manfaat tu, kita tak enjoy benda tu. Kan nak enjoy, oh span. Tak ada kan? Kita tahu benda tu ada manfaat, tapi bila kita pegang benda tu, kita tak enjoy benda tu. Allah nak suruh kita jadikan dunia macam span tu. Kita tahu dunia ada manfaat untuk jabatan ke akhirat, tapi jangan sampai dunia tu kita enjoy dengannya. Faham tak? Jangan sampai enjoy dengan benda tu. So once kita enjoy pada benda tu, dia akan menyebabkan kita tertaut hati dengan benda tu.
Dunia boleh kita sandarkan, kita boleh cinta pada benda tu, tapi jangan over. Just percaya dunia yang kita hidup kat muka bumi ni ada manfaat yang kita boleh ambil, yang kita boleh manfaatkan dalam kehidupan untuk jabatan kita ke akhirat. InsyaAllah, okay? Boleh faham So kalau kita nak kenakan dengan ayat 95 ni tuan-puan sekalian, Allah nak minta kita laburkan banyak masa, banyak wang, banyak apa lagi? Banyak tenaga, banyak segala-gala benda lah. Komitmen, full komitmen. Allah kata qaddamat aydihim lah kepada akhirah, bukan qaddamat aydihim ila dunya. Qaddamat aydihim, apa benda saya kata tadi dalam bahasa Inggeris dah? Investment. Make investment more to akhirat, rather than anda make investment terlampau banyak kepada dunia. So bila anda terlampau mengharapkan dunia, investment kan akan ada elemen hope, betul? Investment, anda pernah ada buat investment tak? Investment yang bila mana kita invest, di samping kita mengharapkan keuntungan, harapan tu, sebab kita hope, ada elemen hope. Bila kita bagi 10,000, 100,000, kita mengharapkan berapa kita dapat. Ada harapan di situ. So Allah kata boleh nak buat investment, tapi banyakkan investment kepada mana? Akhirat. Akhirat. Berharaplah kepada Allah, berharaplah kepada perkara gaib, iaitu pahala dan Allah itu sendiri. So ini adalah the best investment. Qaddamat aydihim. Okay? Sekali lagi perkataan wallahu alimun bizzalimin. Sekali lagi perkataan zalim berulang. Anda perasan tak? Allah banyak conclude perkara-perkara yang mereka lakukan itu, tindakan-tindakan mereka yang mengatakan mereka kononnya beriman, lalu Allah kata mereka tak beriman pun, dan mereka still merasakan dan percaya dia beriman. Allah kata mereka ni zalim dan ni zalim. Dan zalim itu sinonim kepada apa tadi saya kata tadi tuan-tuan sekalian? Betul tak sekarang ni mereka sedang syirik pada Allah? Betul kan? Mereka zalim, but at the same time kalau kita nak ikut terjemahan Quran dengan Quran itu sendiri, zalim is equal to syirik. Mereka sedang syirik pada Allah sekarang ini. Okay? Seterusnya, walatajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku. So apa yang berlaku kepada mereka ini, mereka sebenarnya satu, mereka tak nak, tadi kan Nabi kata mintalah cepat mati supaya cepat sampai syurga kan. Mereka tak nak sebab mereka dah laburkan banyak kecintaan mereka kepada dunia. Kenapa mereka banyak laburkan kecintaan mereka kepada dunia? Sebab ahrasan nasi ala hayatin. Sebab dia dah terlampau tamakkan kehidupan dunia. Allah bagi kehidupan tu banyak tu. Tapi manusia yang ada nafsu ini, mereka dah mula jadi ahrasa. Ahrasa ni mereka dah mula jadi tamak kepada kehidupan yang Allah bagi sepatutnya sekadarnya. Tapi bila kita tamak, kita nak lebih. Allah bagi kehidupan pada manusia yang sekadarnya, ikut keperluan manusia. Tapi bila mana mereka dah harasa, bermakna mereka dah mula jadi tamak. Mereka nak lagi. Allah minta kita hidup kat dunia ni. Allah kata kamu nak buat apa-apa, kamu nak berhajat apa-apa, kamu nak dapat sesuatu pun daripada apa-apa sekalipun, kamu buatlah. Tapi jangan pergi pada satu tahap kamu jadi ghuluun. Ghulu ni apa ghulu? Ekstrim, melampau. Allah cukup tak suka orang yang melampaui batas. Dalam apa jua keadaan, melampaui batas adalah perkara yang sangat-sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Saya nak tanya anda tuan-tuan sekalian, kalau Allah tak suka kepada perkara yang ekstrim, yang ghulu, kalau kita kenakan benda tu kepada kebaikan, boleh tak kita terlampau ekstrim dalam kebaikan? Melampau-lampau dalam kebaikan. Boleh tak? Kan Allah tak suka pada perkara yang ghulu, yang melampaui batas. Boleh tak kita melampau-lampau dalam kebaikan? Melampau-lampau dalam kejahatan for sure tak boleh. Tapi melampau-lampau dalam kebaikan boleh tak? Kenapa macam hesitate je? Boleh tak kita melampau dalam kebaikan? Boleh ke tak boleh? Ada orang dia macam tak tahu nak angguk, tapi kawan dia tadi geling. Tapi dia mula-mula angguk, tapi kawan dia geling. So aku nak ikut geling kan aku angguk. Tuan-puan sekalian kan, cerita bab ni kan, perasan tak kadang-kadang kita masa time kita belajar sekolah dulu, bila ada penceramah tanya soalan kan, kadang-kadang kita tunggu kawan kita tengok, yang kawan kita yang cerdik agama sikit tu kan, dia jawab apa. So kalau kawan kita yang cerdik agama tu dia jawab tu, okay, itulah jawapan dia. Maknanya kita tunggu ada orang follow dulu, buat kebaikan tu dulu, baru kita nak follow. Anda nak tahu tak tuan-tuan sekalian, dalam surah Yasin kan, anda dah tadabbur surah Yasin pergi Yusuf sampai habis kan. Surah Yasin kan beritahu,
Kalau nak buat kebaikan, jangan tunggu orang buat dulu. Kalau kamu rasa benda tu kamu yakin kebenaran, buat dulu. Jangan tunggu orang semua dah confident, okey nampak dia, okey dia betul, okey, ya Ustaz. Okay. No, buat kebaikan, biar jadi yang pertama. Sebab tuan-tuan sekalian, buktinya lelaki daripada ujung kota ni, dia tak perlu tunggu orang lain untuk beriman dulu, baru dia nak follow. Kadang-kadang kan kita, kalau kita nak buat kebenaran ke buat baik kan kalau aku buat seorang-seorang kan orang kata poyo pula. Kan pernah fikir macam tu tak? Kan kata buat seorang-seorang kan orang kata poyo pula. No. Kalau nak fikir poyo kan, lelaki ujung kota tu, daripada ujung kota seorang-seorang dia pi. Hikmah Allah katakan waja'a min aqsal madinati rajulun, bukan rijal. Rajulun bermaksud seorang lelaki. Bermakna dia tak perlu tunggu orang lain follow dulu. Biar aku jadi pemula. Biar aku yang follow dulu. Nak buat kebaikan jangan tunggu tuan-tuan sekalian. Sebab kalau tunggu ni kesan dia macam mana tau. Sebab nanti kalau kita bertangguh tak apalah esok, siapa jamin esok tu milik kita? Cuba fikir benda tu sikit. Tak apalah esok, tak apalah malam ni. Malam ni pun siapa jamin masih milik kita? Sebab tu jangan bertangguh. Sebab itu bila dalam surah Ali Imran Allah sebut wasari'u ila maghfirah. Surah Imran ke? Kan? Wasari'u ila maghfirah, surah Imran. Jangan kita nak bertangguh-tangguh untuk ke arah kebaikan dan keampunan kepada Allah. Segera. Kena pacu cepat-cepat. Tak boleh kata tak apalah esok, tak apalah esok. So jangan jadi macam tu. Kalau tadi penyakit orang-orang tu tadi, dia kata tak apalah satu dosa. So kita pula pada hari ni jangan pula kata tak apa esok, tak apa esok. Tak apalah lepas ni, tak apalah lepas ni. Avoid that. Saya dan tuan-tuan sekalian kita kena azam. Dapat je sentuhan daripada Allah Azza wa Jal, sentuhan, bermakna anda kena cepat-cepat sahut. Sebab maybe kita tak tahu adakah Allah akan beri peluang tu pada esok hari ataupun tidak. Dan tuan-tuan sekalian, saya nak pesan untuk diri saya dan tuan-tuan sekalian, satu perkara yang saya kena muhasabahkan, bila kita baca Quran, kita kena sentiasa respect Allah. Bila mana kita baca Quran, kita kena sentiasa meletakkan hormat dan syukur pada Allah tu yang paling tinggi. Janganlah bila mana kita belajar Quran, saya nak pesan pada diri saya tau, terutamanya. Janganlah bila mana kita belajar Quran, tapi akhirnya telah menyebabkan kita hilang zikir dekat mulut. Kita baca Quran, kata kita dapat banyak sentuhan-sentuhan tadabbur daripada Al-Quran. Sentuhan-sentuhan daripada Allah daripada Al-Quran. Dapat banyak sangat ilmu daripada Quran. Tapi akhirnya kita gugurkan zikir-zikir dan selawat kepada Nabi. Sayang. Buktinya apa kan tuan-tuan sekalian? Tak perlu, bukan sekadar saya maksudkan zikir lepas solat, zikir time kita berjalan. Bukan saya maksudkan macam tu. Yang paling malang sekali adalah kita tak berzikir langsung bila mana Allah bagi peluang untuk kita hidup pada pagi tadi. Paling kurang ucaplah Alhamdulillah. Adakah setiap kali kita bangun pada pagi hari, kita ucap Alhamdulillah? Saya tak suruh minta buat banyak pun. Saya tak minta anda suruh baca-baca doa lepas tidur. Sekurang-kurangnya tuan-tuan sekalian, untuk kita, sekurang-kurangnya kita nak merasakan kita macam, ini satu nikmat yang tidak terperi dan sangat-sangat berharga untuk aku hari ini. Anda mungkin expect bangun pagi esok dah masuk gaji belum esok ni? Sebab mungkin dah masuk gaji kan. Malam tadi dia pending sikit sebab floating dan sebagainya. So pagi esok anda buka account bank sebab nak tengok ada duit masuk ke tidak. Jadikan setiap hari tuan-puan sekalian, kita bangun pada pagi hari, kita duk fikir dulu, ya Allah, mahal nikmat kau bagi kepada aku hari ini. Kalah segala duit gaji. Allah bagi peluang hidup untuk bertaubat tuan-puan sekalian. Every single day. Adakah bila kita bangun daripada tidur, perkara pertama yang kita buat adalah kita ucap Alhamdulillah pada Allah? Ataupun perkara pertama saat kita bangun daripada tidur, kita pilih untuk buka WhatsApp group dulu, untuk tengok siapa leave group. Sebab apa? Bising sangat grup tu. So barangkali bangun pagi tengok siapa leave group tu, oh kalau orang yang buat bising tu, tenang sikit kita. Alhamdulillah. Dia ucap Alhamdulillah bukan sebab bangun tidur. Alhamdulillah Mamat duk bising dalam grup tu setelah di remove oleh admin. Alhamdulillah. Astaghfirullah. So jangan jadi macam tu tuan-tuan sekalian. Sebab tu saya kata kita belajar Quran, tapi kita kena tadabbur itu, dia kena berakhir dengan amalan. Dia tidak berakhir dengan penuhnya intelektual kita pada ayat-ayat tu. Tapi dia berakhir dengan sejauh mana kita beramal dengan Quran. Kita respect Allah. Kita tunjukkan hormat pada Allah. Kita setia dengan Allah. Ni baca Quran tapi tunduk pada manusia lagi. Ni baca Quran tapi manusia diagung-agungkan lagi. Tak kena tu, tak kena. Mana tadabburnya? Tadabbur bukan sekadar, okey kita menangis, ya ramai-ramai baca Quran ni. 1, 2, 3, nangis. Dia bukan berakhir macam tu.
dia berakhir dengan apa kesan Quran kepada tindakan kita. Nabi lah adalah ikon tadabbur yang terbaik dunia. Sebab bila orang explain akhlak Nabi, kana khuluquhul Quran. Itu tadabbur. Dia berakhir dengan amalan, tindakan. So tidak sekadar terhenti dengan penuhnya intelektual kita pada ayat ni Ibnu Katsir kata ni, Hamka kata ni. Kita boleh jadi pakar tafsir. Tapi mungkin kita bukan pakar dalam mengamalkan apa yang Quran sebut. Okey? Sama-sama kita muhasabah. Tu diri saya terutamanya. Okey? So mereka tamak, yawaddu ahaduhum, tiap-tiap seorang daripada mereka suka kiranya ia boleh hidup 1000 tahun. So mereka dah melampaui batas. Mereka nak lebih, mereka dah tamak. Dan padahal umur panjang yang sedemikian tidak akan melepaskannya daripada azab. So mereka nak minta umur panjang ni sebab katanya kan sekarang ini, nanti anda akan tahu kenapa reason mereka nak minta umur panjang. Sebab sekarang ini, dulu mereka adalah golongan yang bersama dengan Nabi Musa untuk berikan peringatan dan keyakinan pada orang yang tak beriman lagi. Tapi sekarang ini, mereka menjadi orang yang sedang diberikan keyakinan. Anda faham tak? Dulu mereka meyakinkan orang, followlah Taurat, masuklah dalam golongan Nabi Musa AS, geng kami. Dulu mereka dalam kelompok yang tu. Sekarang, kelompok mereka adalah kelompok yang sedang diyakinkan. Anda faham tak? Nanti anda akan tengok kenapa mereka marah sangat pada Nabi kepada Jibril dan mereka suka sangat kepada malaikat Mikail. Mereka marah malaikat Jibril dan mereka suka malaikat Mikail. Nanti kita akan tahu daripada rentetan cerita ni, anda akan faham kenapa dia tak suka pada Jibril lepas ni. Okey? Kul man kana aduwwan li Jibril. Masuklah cerita ni. Fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Katakanlah wahai Muhammad, sesiapa musuh Jibril maka sebabnya ialah kerana Jibril itu menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. So apa yang mereka tak puas hati sangat dengan Jibril ni, terpuas sekalian? Apa yang mereka tak puas hati ni? Sebab bagi mereka, sebelum ni mereka baca Taurat dan mereka tahu akan ada Nabi akhir zaman. Dalam Taurat memang jelas-jelas bagi tahu akan ada Nabi akhir zaman. Dan dalam kitab tu jugalah, bila mereka dah baca benda tu, mereka harapkan, tolonglah Nabi akhir zaman itu adalah daripada golongan kami. Lalu bila mana Quran diturunkan bukan daripada kelompok mereka, tu yang mereka marahkan Jibril. Sebab katanya mungkin Jibril tersilap bagi alamat ni. Jibril tersilap bagi Quran kepada masyarakat Arab. Sedangkan kami yang sepatutnya, kelompok kami yang sepatutnya dapat Quran. Lalu kenapa mereka benci sangat Jibril? Sebab katanya Jibril tersalah bagi Quran kepada orang lain, bukan kepada kelompok kami. Sebab tu Allah kata, yang mereka tak puas hati sebab Quran itu diturunkan ke dalam hatimu wahai Muhammad dengan izin Allah. Yang tu mereka tak puas hati sangat. Sebab Quran tak sampai pada mereka, Quran tak turun pada kelompok mereka. Itu yang mereka sangat-sangat tak puas hati. Itu fakta pertama. Fakta kedua adalah, seperti yang saya sebutkan sebentar tadi, yang mereka tak puas hati sekarang ni adalah, sekarang ini mereka dipuak di kelompok yang sedang diberikan keyakinan. Jadi dia kata jahat lah. Maknanya kalau kelompok yang diberikan keyakinan, bermakna kalau tak follow, bermakna azab. Sebelum ni aku hidup aman dengan Taurat. Tapi lepas turunnya Quran dan tersilap pula tu bagi dekat kelompok masyarakat Arab, bukan kepada kami. Sekarang ini kami pula puak yang diberikan keyakinan. Maka for sure lah, aku pun tahu pada zaman dulu kalau tak follow, kena azab. Sekarang ini bila mana Quran dah tak dalam kelompok kami, dalam kelompok kamu sedang meyakinkan kami, kalau aku tak follow kamu, bermakna aku akan kena azab. Faham tak? Yang tu dia tak puas hati. Kalau aku tak follow kau, bermakna aku sedang akan diancam azab. So bagi dia, tak adil Jibril. Jibril ni jahat. Kalau boleh, banyakkan malaikat Mikail. Dia kata. Kenapa malaikat Mikail? Malaikat Mikail tugas dia apa? So anda kena hafal Quraihan ni. Jibril, Mikail, Ridwan, Malik. Ridwan Malik, kalau tak tahulah macam mana. Ridwan Malik apa benda? Ridwan apa? Menjaga syurga. Raqib Atid, syarat amalan. Israel kalau tak kenal pun tak patut. Mikail ni menyampaikan rezeki. Kenapa dia nak sangat malaikat-malaikat ini ramai? Sebab malaikat Mikail ni bagi rezeki. Dia kata kalau boleh ni malaikat ni, kalau boleh Jibril ni tak ada. Sebab Jibril ni jahat. Sebab apa jahat? Disilap bagi Quran kepada masyarakat Arab. Dan tidak kepada kami.
Dan sekarang kami dipuak orang diyakinkan, diberikan keyakinan, maka sah-sah kalau kami tolak, kami akan diazab. Jahat Jibril. Macam itu sekali mereka menyalahkan Jibril. Dan kenapa tiba-tiba lepas tu kata, kalau boleh banyakkan malaikat Mikail? Sebab apa? Ingat lagi tak sebelum ni, pelaburan mereka banyak kepada mana, dunia ke akhirat? So bila mana dunia, kenapa dia suka sangat malaikat Mikail? Sebab mereka boleh hidup bersenang-lenang lagi dekat dunia. Mereka boleh hidup dengan rezeki yang melimpah ruah di dunia. Sebab itu mereka sukakan sangat malaikat Mikail. Mereka suka sangat malaikat Mikail. Jibril ni adalah musuh dia. Sebab katanya Jibril tersilap bagi Quran. Dia faham Tetapi Allah bagi tahu tuan-puan sekalian, hello, tadi kan kamu kata kamu beriman. Kamu tadi confident mengatakan kamu beriman kepada Allah. Kamu kata kamu ada iman. Kalau kamu ada iman, wahai Bani Israel dan orang Yahudi, Allah bagi tahu, man kana aduwwan li Jibril, man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal, fa inna Allah aduwwun lil kafirin. Allah kata, kamu percaya Allah, kamu percaya pada Rasul. Tapi sekarang ni pun kat Rasul tu pun kamu dah pincang. Kamu selektif dalam memilih siapakah Rasul kamu nak percaya. Iaitulah, Musa kamu percaya tapi Muhammad kamu tidak percaya sekarang ni. Itu satu part. Yang kedua adalah kamu percaya pada kitab. Tapi sekarang ini kamu percaya pada kitab Taurat tapi kitab Quran kamu tak percaya. Apa kes? Jadi sekarang ini tuan-puan sekalian, mereka expect, tak apalah tak percaya pada Jibril. Aku still beriman sebab aku beriman pada Allah. Aku percaya pada Allah. Kata Allah, kamu gugurkan salah satu daripadanya. Ini juga dalil yang menunjukkan rukun ini, kalau 6 tolak 1 bukan sama dengan 5. 6 tolak 1 is equal to 0. Ini dalil dia. Sebab kalau mungkin mereka expect 6 rukun iman, tolak 1 je pun tak percaya Jibril. Aku percaya pada malaikat lain. Malaikat Mikail aku sayang. Ada 10 malaikat kan yang wajib dipercayai. Aku just tak percaya Jibril je. Aku tak puas hati dengan Jibril je. Apa yang salahnya? Satu je malaikat aku tak percaya. Aku tak puas hati dengan dia. Tapi bagi dia, dia kata, tak apalah tolak Jibril je pun, aku mesti beriman. Sebab aku beriman pada Allah lagi, percaya pada Allah lagi. Kata Allah, tak ada beza pun. Kamu tolak Jibril ataupun kamu tolak Mikail ke, tolak salah seorang ke, tolak semua ke, sama je. Tolak 1 ke, tolak 2 ke, tolak 3 ke, sama je berlaku. Bagi Allah, aduwwul lil kafirin. Aku akan memerangi orang-orang kafir ni. Allah kata mereka ni orang yang kafir dan aku akan perang mereka. Mereka adalah musuh aku. Just tak percaya Jibril je, Allah kata terbatal semua iman dia. Tertolak semua imannya sebab tak percaya pada Jibril seorang sahaja. Boleh faham Okey. Dan tuan-puan sekalian, saya nak tanya anda. Hari ni kan kita banyak diperdendangkan cerita Nabi Muhammad. Kalau cerita Nabi Muhammad kan kita banyak tahu cerita Nabi Muhammad. Tapi kalau saya tanya pada anda, cerita Nabi Ishak cerita macam mana? Keluarkan poin penting je. Sekurang-kurangnya keluarkan poin penting. Cerita Nabi Ishak. Tak tahu. Nabi Sulaiman? Sebutkan poin penting je. Dan yang ni muhasabah untuk saya dan kita semua tuan-tuan sekalian. Saya bukan nak bagi anda sentak balik ni. Sebab ayat yang anda hafal tu anda baca tiap-tiap hari kalau anda baca makturat. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ayat lepas tu benda. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Mungkin kita kena percaya pada Nabi Muhammad, kita kena sayang pada Nabi Muhammad. Tapi Allah kata percaya kepada Rasul itu bermakna kamu kena tahu semua cerita tentang Rasul. Jangan beza-bezakan. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Jangan kamu duk compare, Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, compare kan. Kita boleh banyak tahu cerita Nabi Muhammad punya cerita memang sebab itu Nabi kita. Tapi jangan, Allah kata la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Jangan kamu comparekan kamu punya perhatian kepada nabi-nabi yang lain. Cerita Nabi Adam kena tahu. Cerita Nabi Idris pun kena tahu. Nuh, Hud, Saleh. Jangan sekadar tahu namanya, tapi kena tahu ceritanya. Kena tahu perjuangannya. Dengan kita tahu perjuangan dia, anda akan banyak menjiwai Quran. Wallahi tuan-tuan sekalian. Sebab dalam Quran bukan cerita Nabi Muhammad je. Ada cerita Nabi Musa, Nabi Shu'aib, yang kita kena tahu juga ceritanya. Kalau tak tahu cerita Nabi Shu'aib, macam mana nak syayyabat sni hudan?
Apa benda tu Ustaz? Macam mana nak berubah rambut? So kalau anda muda-muda dah ada berubah rambut tu, mungkin anda baca surah Hud kot. Ada uban dah sekarang. Sentap ke? Tak sentap kan? Sebab apa Nabi berubah rambutnya kerana surah Hud? Kenapa Nabi berubah rambutnya kerana surah Hud? Sebab apa? Dalam tu ada cerita Nabi kena seksa. Ada Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad yang diseksa. Antaranya pengikut-pengikut yang digergaji dua. Banyak lagi siksaan-siksaan yang telah menyebabkan Nabi tengok cerita tu, Nabi merasakan tak patut aku down dengan ejekan-ejekan je. So Allah bagi motivasi dekat Nabi dengan tahu cerita Nabi-Nabi sebelum ni, supaya Nabi boost up dia punya tu. Dan Nabi rasa macam tak layak untuk down. Sebab orang sebelum aku ni sampai kena gaji dua. Apalah sangat aku kena lemparkan batu je. Apalah sangat bila aku kena ejek je. Orang nak bunuh aku je, tak kena bunuh lagi pun. Betul tak? Jadi macam tu Allah boost up Nabi punya spirit, Nabi punya semangat. Sebab tu saya katakan, la nufarriqu bukan saya katakan, Allah sebut, la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Never compare Nabi-Nabi ni. Walaupun Nabi Muhammad itu Nabi kita, tapi cerita-cerita Nabi lain satu kewajipan untuk kita tahu. So apa matlamat dia, kita nak menyebabkan kita sayang semua Nabi ni. Jangan kita membeza-bezakan kita punya perhatian. Yes, Nabi Muhammad itu adalah kita punya Nabi, tapi jangan kita bezakan. Tak apalah Nabi Syuaib bukan penting sangat pun. Nabi Ishaq tak payah tahu cerita Nabi Ishaq. Anda hafalkan ayat amanah Rasul bima tu kan? Perasan tak kita lalu ayat tu? Ayat Allah sini sebut. La nufarriqu. Jangan beza-beza kan? Tadi saya tanya tadi kan, Ishaq, cerita pasal apa cerita Nabi Ishaq? Kita pun macam apa cerita? Nampak tak? We are not being fair. Kalau kita menyahut apa yang Allah sebut la nufarriqu baina ahadim itu, bermakna kita kena at least being fair. Tahu at least general idea pasal Nabi itu pun dah cukup. Okay? Kembali. Sebab tadi kan tolak satu malaikat je pun Allah kata aku perang dia. Dia ada 10 malaikat. Dia sayang kat Mikail tapi tak sayang kat Jibril. Allah kata orang macam ni tak percaya salah satu malaikat pun terbatal iman dia. Ada 10 malaikat wajib kita percaya. Tapi Allah kata cari 9, tolak satu je pun tak complete iman dia. Tak sempurna iman dia. Aku perang orang-orang macam ni. Tuan-tuan sekalian, satu fakta menarik saya nak kongsikan. Ayat selepasnya kan. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu. Nak habis dah masa. Masa macam baru je start. Okay. Kepadamu wahai Muhammad ayat-ayat keterangan yang jelas nyata Al-Quran, dan tidak ada yang akan mengingkarinya melainkan orang-orang yang fasik. Anda ingat tak permulaan surah Al-Baqarah bila mana 5 ayat pertama tu bila mana cerita pasal orang beriman? Lalu lepas tu lepas 5 ayat tu innal ladzina kafaru kan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun kan. Dalam Quran kan tuan-tuan sekalian, ajaibnya perkataan kafar, kufur banyak diwajahkan dalam bentuk fi'il. Allah sangat kurang untuk menggambarkan benda itu dalam bentuk sifat dan juga dalam bentuk isim. Sebab apa? Kenapa Allah banyak guna fi'il untuk perkataan kafara? Saya tak ingat berapa banyak kali. Nanti kalau saya sempat, saya akan kirakan berapa fi'il, berapa isim, berapa sifat. Dan general idea saya boleh tahu tuan-tuan sekalian, banyaknya dalam bentuk fi'il. Sebab apa? Sebab Allah akan declare dia ni orang yang kafir bila mana dia buat benda tu. Dia jadi dalam bentuk perbuatan, kata kerja. Sebab kenapa aku benci sangat, kenapa aku marah sangat? Sebab dia dah buat benda tu. Kalau mereka just build up, aku nak buat, niat je. So boleh diselamatkan lagi. Tapi bila dia dah buat benda tu, Allah kata khatamallahu ala qulubihim. Kan innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, kafaru kan fi'il. Kafaru waw alif. Fi'il apa tu? Madhi. Kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Lepas tu kan Allah bagi tahu khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Sebab tu cerita pasal orang kafir ni tak banyak. Sebab dia dah buat dah jadi kafir tu. Dia dah buat in practical, dia dah practice benda tu. Kalau mereka just build up, aku nak kufur lah pada Allah, boleh selamatkan lagi. Sebab dia tak buat lagi. So bila dah buat tuan sekalian, Allah kata khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum azabun azim. Stop. Tak ada cerita pasal orang kafir. 2 ayat je.
Sebab bila dia dah buat, dia no hope. Bagi Allah, bila dia dah buat, dia no hopes. Sebab tu 2 ayat cerita. Orang munafik sampai 13 ayat. Kan, tunggu sekalian. Okay? Sebab tu wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Dan kafir ini, kafara ini, dia dimuliakan dengan menjadi orang yang fasik. Dia tak simply tu jadi kafir je. Kafir ini bermula dengan apa tahu? Fasik. Anda perasan tak sekarang ni Allah dah bawa kita kepada apa konklusi apa yang kita bincangkan tadi? Kan saya katakan tadi, orang-orang yang dia kata dia beriman just percaya Taurat, tak nak percaya Quran je, kan? Dia kata dia beriman sedangkan pada pandangan Allah dan Rasul dia tak beriman. Dia dimulakan dengan apa tadi saya katakan? Dia mulakan dengan tak apa buat satu dosa, tak apalah buat satu dosa, sikit je pun dosa ni, sikit je. Dosa ni dosa kecil je pun, dosa kecil je pun. Dia dimulakan dengan mentaliti sebegini. Dia punya ideologi sebegini. Bukankah benda itu adalah ciri-ciri orang apa tu? Tak apalah, satu dua je. Tak apa, dosa kecil je. Bukan buat dosa besar pun. Satu je. Ini orang apa ni? Orang fasik ke tu? Dia tak simply terus kafir. Buat ni terus kafir. No. Dia dimulakan dengan menjadi orang fasik terlebih dahulu. Dia konsisten buat dosa sekecil. Tak apalah, kecil je pun. Tak apalah, satu dua je pun. Tak apalah, esok pun tak apa, esok pun tak apa. Ini orang fasik ni. Orang fasik dalam kepalanya, tak apa. Selagi mana tak buat dosa besar, tak apa. Tak apa kecil, tak apa sikit. Akhirnya anda tengok macam mana fasik ini telah menyebabkan dia punya semangat kekufuran tu membiak dan mengembang, membesar. Bermula daripada dosa kecil yang satu. Walaupun satu tu sikit, tapi kalau satu, dia akan jadi banyak juga. Tak nak Thomas sekalian? Okay. Ilal fasiqun. So Allah bagi conclusion bagi ayat tu, bagi benda kita bincang tadi, orang-orang itu adalah orang-orang yang fasik. Aw kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Patutkah mereka ingkarkan ayat-ayat keterangan itu, dan patutkah setiap kali mereka mengikat perjanjian setia dibuang dan dicabuli oleh segolongan dari mereka, bahkan kebanyakan mereka tidak beriman. So Allah buat conclusion lah. Mereka dah pernah janji sebelum ni, tapi mereka sami'na wa asayna. Walaqad ja'ahum rasulun min 'indillah musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun minhum minal ladzina utul kitaba kitaballah wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. So bila mana Nabi Muhammad SAW, bila mana dia menyampaikan Quran, dan mereka sendiri yang percaya pada Taurat ini, mereka mula perasan, betul lah apa Nabi sebut daripada Quran ni, tally lah Nabi sebut. So bila by the end Allah nak tutup cerita mereka merasakan cukup beriman dengan Taurat, tak boleh beriman dengan Quran ni, bila makin banyak mereka dengar daripada Quran, dengar daripada Quran, mereka rasa macam sama lah. Apa yang Taurat suruh dengan Quran suruh ni memang totally intersect. Sama. Tak ada percanggahan langsung. Kita mungkin reject Quran ni sebab mungkin takut berbeza dengan kefahaman kita dalam Taurat. Tapi bila makin banyak mereka mendengar daripada Taurat, daripada Quran, mereka merasakan sama. Apa yang Quran sebut, apa yang Taurat sebut. Lalu bila mana mereka dah mula rasa macam mereka dimalukan dengan apa benda yang mereka buat itu, dan Quran tu seolah-olah macam membenarkan Taurat yang mereka percaya selama ni, tiba-tiba anda tahu tak dia buat apa? Taurat yang mereka pegang, yang mereka duk banggakan tadi, yang mereka nak beriman dengan Taurat tu, Allah menggambarkan mereka letakkan ke belakang. Campak ke belakang. Taurat itu dicampakkan ke belakang. Tiba-tiba dia menjadi seperti ini. Ka'annahum la ya'lamun. Mereka dah sedar yang Quran itu membenarkan Taurat. Argument di awal pembincangan kita tadi adalah mereka tolak Quran dan mereka percaya Taurat. Makin lama Nabi sampaikan Quran, tiba-tiba mereka nampak banyak benda yang intersect, benda yang sama. Tiba-tiba mereka dah rasa macam malu, dan sebab sebelum mereka reject Nabi, sekarang ini dia kata dia ambil Taurat tu, dia campak ke belakang. Mereka dah tahu benda tu banyak sama dan betul Quran itu. Tapi sekarang ni mereka menjadi seperti ka'annahum la ya'lamun. Mereka buat-buat tak tahu. Mereka dah sedar dah kebenaran itu depan mata mereka. Tapi sekarang ini mereka buang Quran ke belakang, mereka buang Taurat ke belakang. Tiba-tiba mereka buat macam, kamu tak tahu? Tak sama pun. Padahal pada pengetahuan mereka sama dan totally intersect daripada Quran dengan Taurat. Tapi sekarang, aku tak tahu. Ka'annahum la ya'lamun. Dia bukannya la ya'lamun, tapi ka'annahum la ya'lamun. Bermakna mereka buat-buat tak tahu.
Allah kata zuhurihim la ya'lamun. Tapi Allah kata zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Mereka buat-buat seperti mana tak tahu. Pernah tak kita tuan-puan sekalian, macam kita tertangkap, bukan anda lah, macam dulu kat sekolah kan, saya dulu ketua badar. Ketua badar? Saya presiden badar tu kan. Biasanya presiden badar ni rapat dengan ustaz-ustaz badar. Antara privilege presiden badar ni dapat, dia selalu dapat makan. Ustaz aku dengar ni mampu. Selalu dapat makan nasi goreng Pattaya kan. Ikut ustaz makan kat luar. Student asrama nak keluar pergi makan malam-malam, mimpi ya tuan-tuan sekalian. Student asrama ni makan, tahu tak kuih tiaw malam-malam hari kat asrama macam mana? Supper malam tu. Dia tak gaul rata. Anda ada pengalaman tak? Kuih tiaw, kalau dia orang masak kuih tiaw tu, dia tak gaul rata. Kalau kicap tu tak semua kena kicap, akan ada banyak putih. Saya panggil kuih tiaw pucat. Sebab ada yang putih memang tak rata. Dia punya gumpalan tu pun tak hilang lagi. Jadi saya fikir, so untungnya rapat dengan ustaz ni boleh makan tiap malam. Tapi satu benda yang menarik, tiap malam juga akan ada manusia, ada pelajar-pelajar asrama ni yang tertangkap disebabkan merokok. So saya lepas dah pergi keluar dengan ustaz-ustaz ni waktu time prep tu, waktu prep pergi makan dengan ustaz tu, saya pergi Pattaya. Balik pada prep tu, ustaz singgah kat bilik warden dulu, dekat bilik gerakan warden. So kita akan tengok muka-muka pesalah setiap malam. Oh, ni ditangkap merokok, ni ditangkap ada bawa komik. Dulu kat sekolah saya komik pun tak ada bawa. Oh, ditangkap bawa komik, so macam-macam kesalahan. Tapi kan, yang ajaibnya, ada orang tu ditangkap sebab bawa phone. Bawa phone. Tu ustaz ni tak pun tanya, kenapa kau bawa phone? Saya tak tahu pun kena bawa phone. Saya tak tahu pun tak boleh bawa phone kat sekolah ni. Padahal semua orang tahu, satu asrama tahu, semua student tahu, tak boleh bawa phone datang sekolah. Kalau bawa phone, sasar kena rampas. Tapi time-time tu juga dia kata, saya tak tahu pun, tak boleh bawa phone kat sekolah ni. Dandan terus masa tu. Dandan tak tahu. Ibaratnya macam tu lah. Dah tertangkap buat salah. Masa tu dandan jadi tak tahu pun. Dandan jadi tak tahu. Tak boleh buat komik. Saya tak tahu pun tak boleh buat komik kat sekolah ni. Ni komik ini memberikan saya ibrah yang besar. Saya buat komik Dragon Ball tau. Dragon Ball ajar kita never give up. Dan always give an effort to the highest, to the fullest. Anda tengok tak Dragon Ball? Tak tengok Dragon Ball? Dragon Ball kita akan belajar tentang kalau nak usaha bagi yang sepenuhnya. Bagi full effort. Sebab itu ada Super Saiyan 2, 3, 4. Sebab Super Saiyan 2, 3, 4, kenapa jadi 2, 3, 4? Sebab bagi dia mungkin pada awal tu nampak macam 3 tu dah paling tinggi dah Super Saiyan. Tapi tiba-tiba bila dia usaha lagi dapat jadi nombor 4. Tapi Dragon Ball terbaru ni mengarut lah. Sampai jadi God pula dah. Jadi Tuhan tahu sekalian. Macam syirik pula. Okay. Memang syirik pun. Memang syirik pun. Jadi selinganlah Dragon Ball lah tahu sekalian. Saya tak berniat pun nak galakkan tengok Dragon Ball. Tapi contoh. Okay, nak bagi faham. Okay, boleh faham tahu sekalian. So inilah gambaran manusia-manusia ni. Tiba-tiba bila dah tertangkap buat kesalahan, mereka dah sedar yang mereka silap. Tapi sebab keegoan tu ada dalam diri. Ego lah ni. Sepatutnya dah salah, ngaku salah je lah. Tapi sebab dah banyak investment kepada dunia, sampai dah tak sanggup untuk melaburkan segala ego tu untuk akhirat. Syurga lebih utama, tak apalah aku malu kat dunia, tapi syurga aku dapat syurga. Dekat-dekat akhirat aku dapat syurga. Tapi sebab ego tu dah banyak dilaburkan pada dunia, maka akhirnya, walaupun mereka dah ditangkap buat salah, dan mereka dah sedar mereka salah, tiba-tiba dia kata, dia terus jadi macam ni. Aku tak tahu pun benda ni. Dia dengar daripada Quran, ni pada Taurat ni. Tapi aku tak tahu pun benda ni. Padahal dia tahu. Dia buat-buat tak tahu. Ka'annahum la ya'lamun. So mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, kita tidak menjadi seperti manusia ini. Dan kalau kita nak katakan kita beriman, bagi saya tuan-tuan sekalian, ini konklusi, hold yourself. Jangan cepat sangat mengatakan saya dah beriman. Orang beriman, dia takkan kata dia beriman tau. Orang beriman dia akan sentiasa improve, jadi lebih baik, dia akan sentiasa meningkat, melakukan peningkatan kepada amalan dia, kepada kepercayaan dia. Itu orang beriman. Allah tak suruh minta pun kita jadi amanna billah, isytiharkan amanna billah. Allah tak suruh kita buat macam tu. Tapi Allah suruh kita buat apa? Build up your trust. Tambah lagi kepercayaan, tambahkan pergantungan. Yang itu Allah nak. Bukannya banyak kata saya beriman. Bukan banyakkan itu.
Tapi banyakkan ibadah supaya dikukuhkan iman. Itu yang Allah nak. Bukan banyak sembang. Sembang semua boleh. Ini contoh-contoh orang yang sembang. Aku beriman, aku percaya pada Taurat, sembang. Tapi pada pengamalan, mungkin janji dekat yang masa gunung Tursina dekat kepala tu. Mungkin janji. Sembang beriman. Kata beriman, kat mula beriman. Tetapi pada pengamalannya tak beriman langsung. Mungkin janji, dah sah-sah bukan ciri-ciri orang beriman. Bila ada azab atas kepala je masa tu baru nak beriman kepada Allah. Sebab dia takut kalau kata tak beriman, sasa Allah akan empat benda tu. Adakah kita beriman pada hari ini disebabkan kita takut pada azab Allah? Allah tak ajar kita beriman sebab takut. Allah ajar kita beriman sebab Allah nak makin sayang pada kita kalau kita beriman pada Allah. Agama Islam hidup dengan penuh kasih sayang, bukan penuh ketakutan. Islam bukan agama yang menakut-nakutkan hamba dia. Islam membina kita, kepercayaan kita dengan agama ni agama rahman. Kasih sayang. Dihidupkan dengan love. Dihidupkan dengan penuh keharmonian. Bukan diancamkan takut. No. Kalau kita sekadar beriman sebabkan takut, kita tak lari dan tak ada beza dengan mereka ni. Bila diancam azab depan mata baru nak beriman kepada Allah. Tuan-puan sekalian, tapi dia tidak bermakna saya tak perlu takut dengan azab Allah. Kita kena takut. Tapi itu just sekadar peringatan kita kalau kita dah mula lalai. Kenapa Allah hantar musibah? Sebab ada manusia dah start mula lalai. Supaya manusia ni tengok balik. Adakah perkara yang dibuat pada hari ini betul? Ataupun perkara aku buat hari ini menghampiri kepada musibah itu sendiri. Okey, boleh tuan-puan sekalian Saya cukup sekadar tu. Ada soalan ke? Kalau nak bertanya, nak membincangkan soalan ke? Ada tak? Ada satu soalan je. Kenapa dalam Quran banyak cerita pasal berbanding kaum-kaum lain? Saya lebih selesa mengatakan dalam Quran banyak cerita tentang kaum Nabi Musa. Sebab yelah kaum Bani Israel, kaum Nabi Musa, tapi kaum Nabi Musa ni ada juga dua, iaitu Firaun pun ada dia juga. Bani Israel pun ada dia juga. Okay, soalan yang menarik. Kenapa cerita Nabi Musa, kaum Nabi Musa ni banyak? Dan secara otomatik kita pun tahu cerita paling banyak, cerita Nabi paling banyak dalam Quran cerita Nabi Musa AS. Kenapa? Sebab Bani Israel sangat-sangat kena untuk mewajahkan umat kita pada akhir zaman pada hari ini. Dan satu-satunya cerita yang melibatkan kaum yang besar, yang banyak Allah rakamkan, Bani Israel. Sebab apa? Sebab Allah nak suruh kita belajar. Okey, kamu jangan fikir bila baca Quran itu diri sendiri. Kamu kena fikir nation kamu. Kamu kena fikir umat sekeliling kamu. So, ada tempat-tempat Allah cerita pasal seorang diri je, seorang hamba je, untuk kita belajar untuk jadi hamba macam dia, yang baik-baik. Tapi ada tempat Allah cerita bab nation, bab ummah, bab masyarakat, supaya Allah kata kita kena belajar sesuatu. Dan paling banyak kena dengan kehidupan kita pada hari ini tuan-tuan sekalian, yang paling banyak kena dengan masyarakat kita hari ini adalah cerita pasal Bani Israel. Betul tak? Bani Israel ni Allah bagi manna wa salwa. Apa benda yang berlaku pada dia? Sebaik-baik makanan, dia buat apa? Mereka tak bersyukur. Mereka nak lagi. Macam kita lah kat sini tuan-tuan sekalian. Bila kita dapat makanan daripada Allah Azza wa Jal, tak cukup, saya nak lagi. Allah bagi manna wa salwa, mereka nak garam lah, mereka nak kacang lah. Sedangkan manna wa salwa ni paling mudah untuk didapat. Just kalau salwa ni, kutip, ambil je. Manna ni pula ambil kat pagi-pagi hari je. Senang je. Jadi mereka nak susahkan diri. Jadi sangat cocok dengan kita masyarakat hari ini. Sebab tu saya selalu pesan, melihat kisah-kisah Quran ini bermakna bukan kita melihat dia yang bersalah. Bani Israel lah. Bukan. Membaca kisah Quran adalah kita meletakkan cermin depan diri kita. Bani Israel, lihat diri kita, so kita akan faham kenapa Allah banyakkan cerita Bani Israel berbanding cerita-cerita kaum-kaum lain. Sebab Bani Israel banyak sangat kena dengan umat kita pada akhir zaman ni. So kita kena belajar daripada Bani Israel. Ada soalan lain? Tak ada dah. Okay, terima kasih tuan-puan sekalian, adik-adik sekalian yang hadir pada malam ini. Saya nak jemput tuan-puan sekalian, ada dua perkara. Yang pertama adalah esok ada lagi kuliah. Cumanya waktu ni rare-rare sikit. So harapnya boleh meramaikan juga macam malam ni lah. Waktu petang-petang tu saya faham anda semua nak pergi shopping kan. Waktu ni pula sekarang nak dekat 11-11 kan.
Macam-macam sale ada buat sekarang ni, 11-11, 11-11. So saya faham waktu petang tu adalah waktu terbaik nak pergi shopping. Tapi saya cadangkan anda pergi shopping lagi shopping. Silakan. Tapi singgah sat dekat sini. Kedua petang esok Ustaz Syahari. Malam esok ada juga. Malam esok ada Ustaz Azrul. Okey. Esok petang Ustaz Syahari, malam esok Ustaz Azrul. Okey. Dan satu lagi pengumuman untuk mas sekalian, pada 17 November kami Tadabbur Center ada buat seminar tematik musibah melalui perspektif Al-Quran. Kalau anda berminat nak hadir boleh daftar. Saya bagi promotion harga lah tuan-puan sekalian. Harga sekarang dah naik 100 dah. So hari tu masa mula-mula RM90 masa early birds. Saya kekalkan harga early birds tu pada anda. So dapat jimat RM10 tuan-puan sekalian. RM10 tu boleh beli apa tuan-puan sekalian dekat 11-11, Shopee dan Lazada. Boleh beli macam-macam. So berharga dapat diskaun RM10. Ada tempat kosong lagi kalau anda berminat untuk daftar. So anda boleh pergi je dekat link Tadabbur Center. Kita ada buat event. Kalau anda berminat daftar, anda boleh pergi klik dekat link kat situ. So daftar. Okay. Kalau dia orang kata RM100, kata Ustaz Syamil kata RM90. Saya bagi diskaun pada anda. Boleh? Yang hadir pada malam ni dan kepada yang menonton live lah, insya-Allah. Terima kasih. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah wa suratul asr. Kalau macam ada peluang internship, tapi bukan saya ke lah, dia kawan ni nak tanya kan. Ada Boleh apa? Sekejap saya nak tutup live. boleh. Ya. Kan?